Terima kasih pada Adinda Kuala Besut. Soalan berkaitan dengan usaha kerajaan negeri untuk memperkasakan ternakan lembu di negeri Terengganu. Yang pertama, Datuk Yang di-Pertua, kita fokus kepada pembangunan padang ragut. Dalam bajet 2020, kerajaan memperuntukkan sebanyak 200,000 untuk pembangunan padang ragut rakyat, yang telah meningkat sekali ganda pada tahun depan kepada 400,000, menggambarkan keseriusan kita untuk nak menjayakan usaha ini. Di antara padang ragut yang sempat kita bangunkan pada tahun ini ialah padang ragut Kampung Padan di Kerteh di Kemaman, padang ragut Padang Lindungan di Kampung Oh di Jambi, dan padang ragut di Padang Baluh di Besut. Buat masa sekarang ni terdapat 71 rizab padang ragut dengan keluasan 1,571 hektar yang dimanfaatkan oleh penternak-penternak kita. Yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, kita juga memfokuskan kepada penglibatan sektor swasta dalam pembangunan padang ragut. Buat masa sekarang ni ada 6 padang ragut yang telah diberikan pajakan dan dimajukan oleh pihak pemaju swasta dengan keluasan 489 hektar. Keluasan keseluruhan rizab padang ragut di negeri Terengganu 4,349 hektar, dengan masih berbaki 1,800 lebih lagi yang belum dimajukan, dan kita sedang berusaha keras ke arah ini. Yang kedua, seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, dari segi hak pembangunan lembu sadut, tahun 2020 kerajaan memperuntukkan sebanyak 400,000 dalam program pembangunan lembu sadut. Di antara program yang menjadi wow factor yang sangat menarik minat penternak muda kita. Untuk tahun 2021, saya berterima kasih kepada kerajaan negeri yang meningkatkan peruntukan daripada 400,000 kepada 1 juta ringgit. Seterusnya, kita juga pernah buat himpunan lembu sado Pantai Timur yang menghimpunkan lembu-lembu sado daripada Pahang, daripada Terengganu dan daripada Kelantan, lebih 100 ekor pelbagai spesies lembu sado dihimpunkan di Jambi dalam satu program yang sangat meriah, dan kita nak buka minda serta kita nak buka pandangan anak-anak muda kita supaya mereka melihat bagaimana meriahnya industri ini dan mereka bukanlah kelompok yang terpinggir dalam masyarakat. Seterusnya, baru ni kita buat kursus special cut. Kita jemput pakar dalam bidang pemotongan daging. Kita nak ajar penternak-penternak kita supaya mereka tahu potong daging dengan cara yang betul, agar bahagian-bahagian tertentu daging yang ada pada seekor lembu boleh dijual dengan harga yang sepatutnya. Biasa kita orang kampung atas seekor lembu kita cincang halus semua masuk kawah. Sedangkan sebenarnya atas seekor lembu ada bahagian yang dipotong dengan betul dan boleh dijual dengan harga ratusan ringgit yang diperlukan oleh hotel-hotel dan restoran-restoran ternama untuk buat stik dan sebagainya. Yang kita nak ialah biar penternak kita dapat pulangan yang lebih daripada apa yang mereka ada. Soal yang nak makan harga mahal ini, ada golongan-golongan tertentu yang berkemampuan yang mereka berhajat kepada perkara-perkara seperti ini. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri berbincang dengan beberapa GLC sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dengan TDM, dengan Ladang Rakyat, untuk mereka turut sama mempergiatkan lagi aktiviti mereka terlibat dalam bidang penternakan. Soal modal, kita bantu dengan sokongan skim bantuan modal tani yang insya-Allah saya akan jelaskan secara lebih terperinci dalam soalan daripada Yang Berhormat Ajin nanti. Kita juga mengadakan kursus-kursus untuk melahirkan jurusuntik pemanian beradas. Dalam kita mempergiatkan lagi program biak baka kita. Dan kerajaan negeri berterima kasih kepada tenaga-tenaga pakar daripada Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia yang sentiasa bersedia untuk menyumbang tenaga dan kepakaran secara percuma. Terakhir sekali baru ni program Wetpool Ruminan Terengganu yang dihadiri oleh berbelah-belah orang profesor daripada Universiti Putra Malaysia yang datang memberikan khidmat secara percuma sahaja. Dan akhir sekali, isu besar yang dihadapi oleh penternak ruminan Terengganu khususnya lembu ialah isu bekalan makanan. Alhamdulillah,
kerajaan negeri bekerjasama dengan koperasi peserta-peserta FEKRA telah ada kilan makanan ternakan yang berjaya dibuka di Gong Badak. Kita bantu dari segi kepakaran dan sebagainya melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina, dan kerajaan negeri juga telah meluluskan sebidang tanah di Bukit Kor di Maran bagi tujuan dibangunkan kilan makanan ternakan yang akan dibangunkan oleh pihak swasta. Terima kasih. Terima kasih Datuk Dari Pertua, terima kasih Yang Berhormat Esko di atas penjelasan tentang macam mana nak memperkasakan lagi industri ternakan lembu di Terengganu. Dan banyak usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, tahniah. Cuma yang saya tertariknya tentang yang disebut oleh Yang Berhormat Esko tadi, betapa pentingnya iaitu keutamaan tentang padang ragut yang ada di Terengganu. Dan soalan saya, sebab saya didatangi oleh orang kampung Datuk Yang Pertua ada sebulan 2 bulan lepas, iaitu di Kuala Besut pun juga di sekitar Kampung Dengeh, Kampung Tok Has ada juga padang ragut. Jadi dan dimaklumkan oleh orang kampung bahawa padang ragut tu hendak dijadikan lot-lot tanah. Jadi sebab itu kita nak tahu apakah perancangan ini termasuk dengan perancangan kerajaan, sedangkan yang disebut oleh kerajaan saat ini bahawa pentingnya padang ragut kepada untuk usaha perusahaan ternakan lembu ni. Tapi bila dibagi lot-lot tanah juga, jadi kurangnya bilangan atau keluasan rizak padang ragut yang sebanyak disebut oleh Esko saat ini 4,349 hektar mungkin akan berkurangan. Jadi apakah perancangan pihak kerajaan, adakah nak ganti ke ataupun adakah perancangan lain, kerana ianya kontradik dengan yang disebut oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Lebih spesifik kawasan mana tu? Kawasan Kuala Besut di Tok Has dan juga di Kampung Dengeh Setinggi. Terima kasih betul. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan negeri sangat berhati-hati dalam menangani isu ni. Kita dalam dilema di antara keperluan perumahan rakyat kita dengan keperluan untuk sumber makanan kita, terutama ternakan. Okay. Dua-dua penting, sebab tu isu ni ditangani dengan sangat beralu, dengan sangat berhati-hati. Saya dimaklumkan bahawa rizak pada ragut yang disebut oleh Adinda Kuala Besut tadi sebenarnya adalah lot tapak rumah yang telah diberikan kepada peserta-peserta semasa era kerajaan PAS 99 hingga 2004 dulu. Jadi dikategorikan sebagai lot tanah terkilan yang perlu dikembalikan semula kepada pemilik asal yang sebenarnya dah diberikan LMS pun ketika itu. Saya tengok kedua-dua kepentingan penternak pun kita nak jaga, dalam masa yang sama kepentingan untuk kita mengembalikan hak juga menjadi satu tanggungjawab kerajaan negeri. Dan pihak kami memberikan komitmen, insya-Allah isu penternak di sekitar Tok Has kita akan bincang dengan detail. Yang pentingnya mereka perlu ada tempat untuk menternak, dan masih ada lagi beberapa rizak padang ragut berhampiran yang kita boleh bangunkan untuk dijadikan sebagai kawasan mereka boleh ceruk ambil rupuk dan kawasan mereka boleh lepas ternakan di situ. Terima kasih atas keperhatian Adinda Kuala Besut.